Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama dengan Peguam Muda Amanah dan saya mewakili Pemuda Amanah Malaysia. Hari ini kita telah buat satu laporan polis terhadap Datuk Seri Najib, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan yang jelas mencuba untuk menyalahkan pihak yang lain, menuduh pihak yang lain dan mencuba untuk melarikan diri daripada kesilapan beliau sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Dan tuduhan ataupun laporan yang kami telah buat ini atas Seksyen 22(3) Akta Komunikasi dan 499 dan 505 Kanun Keseksaan, yang mana kenyataan beliau adalah jelas adalah tujuan untuk menuduh, menyeleweng, mengelirukan rakyat dan seterusnya untuk mengucap-kacirkan pentadbiran kerajaan sama ada pada waktu ketika era Pakatan Harapan dan juga pada ketika hari ini. Dan saya akan serahkan pada rakan peguam Muda Amanah untuk menjelaskan sedikit tentang isi laporan yang telah kami lakukan. Saya ingat mungkin Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azri, mewakili Peguam Muda daripada pihak Amanah. Saya menyambut apa yang dibentangkan oleh saudara Ammar tadi. Secara ringkasannya, kita melihat ada 3 hantaran Facebook daripada Datuk Seri Najib Razak yang telah insinuate ataupun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bertujuan untuk menipu dan mengelirukan fakta. Antara contohnya yang saya boleh kongsikan, kalau anda telusuri hantaran beliau pada bulan Mac dan pada 2 hari yang lalu, beliau telah mengeluarkan fakta bahawa saman daripada waris sah Sulu ini hanya difailkan pada tahun 2019, tak kala Pakatan Harapan mentadbir kerajaan. Tetapi kalau kita semak rekod proceeding timbang tanda tersebut, kita akan dapati sebenarnya proceeding itu bermula tahun 2017. Lantikan penerimaan tanda tahun 2018. Maksudnya 2 tahun sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan kemudian sudah tentu kami percaya segala tidak tanduk ini dibuat oleh Datuk Seri Najib untuk mengelakkan beliau daripada bertanggungjawab terhadap kegagalan beliau pada tahun 2013 apabila menamatkan pembayaran tetapi tidak membuat sebarang tindakan undang-undang, tidak rujuk kepada Mahkamah Tinggi walaupun sudah ada cadangan daripada beberapa ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat ketika itu, tapi tidak diambil. Daripada 2013 sampai 2018 langsung tidak ada apa-apa tindakan, tiba-tiba dia hendak memusingkan fakta dan menyalahkan pihak Pakatan Harapan dan juga Peguam Negara terdahulu Tan Sri Tommy. Jadi itu sedikit daripada saya. Kita juga ada sediakan satu kenyataan media secara soft copy, kami akan kongsi kepada rakan media. Mungkin sahabat saya Saudara Umar ada nak tambah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini, tengah hari ini kami daripada Peguam Muda Amanah dan Pemuda Amanah Nasional, kita buat satu laporan polis. Jadi apa yang berlaku sehari 2 ni adalah berkaitan dengan Kesultanan Sulu. Tuntutan yang telah dibuat oleh waris Kesultanan Sulu dan dihangatkan dengan rampasan Petronas di Luxembourg dan beberapa yang mencecah bilion ringgit. Jadi apa yang berlaku ialah rentetan daripada perkara itu, Datuk Seri Najib sebagai mantan Perdana Menteri, beliau mengeluarkan kenyataan di Facebook beliau seolah-olah bahawa kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini gagal melakukan apa-apa, dan yang lagi penting ialah tuntutan daripada Kesultanan Sulu ini kononnya daripada Datuk Seri Najib hanya bermula sejak Pakatan Harapan memerintah. Jadi bagi kami di peringkat Pemuda Amanah Nasional dan Peguam Muda Amanah, kita melihat ini adalah sebagai satu pembohongan. Pembohongan yang cukup jelas, kekeliruan fakta yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib dan satu fitnah yang dibuat oleh Datuk Seri Najib, yang mana kita rasakan bahawa ini adalah satu bentuk tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman awam dan juga boleh menyebabkan individu-individu yang sebelum ini terlibat dalam kerajaan Pakatan Harapan berkemungkinan untuk dihadapkan dengan dakwaan-dakwaan lain. Jadi kita buat laporan ini atas antara lainnya ialah berpandukan kepada Seksyen 233 Akta Komunikasi, Akta SKMM dan juga Seksyen 499 iaitu berkenaan dengan defamation di bawah Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Jadi kita mohon, kita minta untuk Datuk Seri Najib, apatah lagi beliau merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia,
beliau mempunyai segala akses kepada apa yang telah berlaku sebelum ini. Beliau sepatutnya memberikan maklumat-maklumat yang tepat dan sahih dan bukannya menjadi seolah-olah cyber trooper. Cyber trooper yang hanya memainkan fakta yang tidak betul dan membuat cerita-cerita yang dongeng dan tidak betul. Jadi kami bersepakat bahawa Najib Razak tolonglah berhenti daripada menipu dan membohong. Dan Sebelum tu saya nak tambah sedikit. Mungkin satu perkara yang perlu dijelaskan supaya masyarakat tidak terkeliru. Apabila kita membuat laporan sebegini, bukanlah bermaksud kita menyokong tuntutan suluh. It's never our intention. Tapi apa yang kita nak masyarakat faham dan orang tahu bahawa ketika penamatan bayaran itu berlaku, ada berlaku satu peninggalan, omission and negligence dari pihak Perdana Menteri dan kerajaan ketika itu yang tidak mengambil sebarang tindakan mahkamah untuk merasmikan dan mengesahkan pembatalan. Dan perkara itulah yang akhirnya menjadi cause of action ataupun kausa tindakan yang menyebabkan saman ini berlaku. Bukannya kita kata kita tak kesian pencerobohan Sulu. Salah. Kita setuju. Nak batal boleh. Tapi 2013 dulu, tindakan susulan itu tidak diambil sehingga menyebabkan mess yang kita berada dalam keadaan sekarang. Keserabutan ini bermula akibat peninggalan dan omission yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi sebagai penutup saya beri pada Ahmad. so kami ulangi ya, bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah kecuaian oleh Datuk Seri Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Dan perkara ini tidak akan berlaku ya kalau negligence ataupun kecuaian yang dilakukan. Dan beliau tahu bahawa ianya berlaku disebabkan beliau dan akhirnya beliau adalah yang paling pertama politician yang cuba untuk menyalahkan pihak yang lain. Lepas beliau menyatakan kenyataan beliau, barulah kami dengan anak muda daripada Pakatan Harapan terpanggil untuk menyatakan bahawa ini bukan baru berlaku ya. Bukan tiba-tiba Pakatan Harapan naik, berlaku. Ininya telah berlaku sejak 2013 apabila kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan beliau tidak membayar wang papasan ataupun wang pembayaran hak yang sepatutnya diberikan yang telah ditandatangani sejak sekian lama. Zaman beliau tidak bayar, sedangkan Malaysia telah membayar berdekad lamanya. Dan kalau beliau masih ingin menafikan bahawa ini bukan salah beliau dan bukan atas tanggungjawab beliau, kami bersedia. Ya, kami bersedia untuk berdebat atas isu ini kerana ini melibatkan kepentingan rakyat, melibatkan kedaulatan negara dan beliau cuba untuk melarikan diri daripada tanggungjawab ini. Bukan sekadar melarikan diri, malah menuduh pihak lain kononnya bertanggungjawab, menuduh Tun Dr. Mahathir, menuduh Tan Sri Tommy, menuduh Pakatan Harapan seolah beliau paling suci dalam keadaan ini. Kita pernah menyokong tindakan untuk tidak membayar tapi atas dasar mesti melalui perintah mahkamah tinggi dahulu. Dan beliau menafikan ini dan beliau tidak menafikan juga hal-hal lain dan seterusnya kami terpanggil untuk mencabar beliau sekali lagi untuk berdebat atas isu ini demi kepentingan rakyat, demi kedaulatan negara Malaysia tercinta. Baik, terima kasih. Soalan ni? Selain menuntut penjelasan tentang siasat Najib, adakah ini juga untuk membersihkan nama Pakatan Harapan kerana terpalit dengan isu ni atas dakwaan pembohongan? Baik, isu ini kalau dikatakan Pakatan Harapan telah melakukan mengikut prosedur di bawah Pejabat Peguam Negara. Dan isunya sekarang ialah bila Najib Razak cuba untuk melarikan diri dan menuduh pihak yang lain seolah-olah beliau tidak bersalah langsung dalam keadaan ini. Dan ini yang kita cuba hadirkan bahawa beliau mengambil hitam ke pihak lain tapi hakikatnya perkara ini berlaku ketika 2013 lagi apabila beliau gagal untuk antaranya menghantar arbitrator wakil Malaysia dalam proceeding di Perancis, di Sepanyol dan juga di Perancis. Dan ini yang berlaku ya. Mungkin Saudara Azri? Isunya bukan kita hendak bersihkan nama Pakatan Harapan. Itu bukan isu utama sebab Pakatan Harapan dalam isu kes Waris Sulu ni, kita sentiasa bertindak berdasarkan lunas undang-undang. Kalau kita lihat surat 2019 yang dituduh oleh Najib sebagai surat luar biasa bodoh tu, sebenarnya surat tu dilampirkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Borneo Utara yang mengikat cara Malaysia bertindak dalam isu berkaitan dengan Waris Sulu ini. Jadi kita laksanakan berdasarkan peruntukan undang-undang dan setiap masa
Pakatan Harapan sebaik saja mengambil alih pentadbiran. Kita tidak pernah bersetuju dengan tuntutan Waris Sulu nak bawa kes ini ke Sepanyol, ke Perancis dan sebagainya. Itu memang pendirian dia. Jadi tidak timbul pun isu Pakatan Harapan ini nak jual negara ke, cabul kedaulatan negara, tidak timbul. Jadi tujuan laporan ni, tujuan utama dia bukan nak bersihkan nama Pakatan Harapan, tapi berfokus untuk membawa pandangan rakyat bahawa sedang berlaku satu penipuan, penutupan fakta, seleweng fakta oleh mantan Perdana Menteri yang telah melakukan peninggalan kecuaian sewaktu dia mentadbir pada tahun 2013.